Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siri Bicara Buku. Hari ini 22 April 2021. Bicara Buku dibawakan oleh Perpustakaan UNICEL dan University Press. Acara ini boleh disertai secara fizikal di studio UNICEL Shah Alam atau secara virtual melalui FB UNICEL Library dan YouTube UNICEL Library. Ini adalah siri yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Bicara Buku, dan bulan lepas kita telah menampilkan seorang tokoh, Puan Mohanna Gill dan Datuk Reza Ahmad Khairuddin daripada Majlis Buku Kanak-Kanak dan Remaja Malaysia untuk membicarakan buku bertajuk buku tentang nutrition. Dan rakaman tersebut boleh anda ikuti dalam saluran YouTube UNICEL Library, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, siri Bicara Buku ini agak istimewa pada hari ini kerana dua perkara. Perkara pertama, siri kali ini adalah sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia atau World Book and Copyright Day yang akan berlangsung esok pada 23 April 2021, iaitu tarikh yang telah ditetapkan oleh UNESCO untuk merayakan dan mempromosikan aktiviti pembacaan, penerbitan dan hak cipta. Dan bulan ini dan juga bulan lepas sebenarnya adalah buku hari-hari yang berkaitan dengan buku. Pada 30 Mac adalah Storytelling Day dan pada 2 April yang lepas adalah International Children's Book Day. Itu semua adalah perayaan-perayaan yang dianjurkan dan diisytiharkan oleh UNESCO. Saya bagi pihak Perpustakaan UNICEL dan UNICEL Press sangat gembira pada hari ini kerana kita dapat menyambut bersama-sama Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia melalui siri Bicara Buku yang akan kita jalankan sebentar lagi. Perkara kedua, mengapa saya katakan bahawa siri ini pada hari ini adalah agak istimewa, kerana kita akan memberi hadiah buku terbitan UNICEL Press, termasuk buku yang didiskusikan pada hari ini dengan diautograf oleh penulis buku tersebut. Beberapa orang bertuah akan menerimanya. Siapakah pemenang misteri itu? Kita akan nantikan pada hujung sesi ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan memperkenalkan penulis buku yang akan kita bicarakan, dan buku tersebut ialah Adab Sopan Penuntut Ilmu, yang diterbitkan oleh UNICEL Press pada tahun 2020, dan buku ini setebal 167 halaman termasuk indeks. Penulis buku ini yang bersama-sama kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Zaki Abdul Latif. Beliau ialah pengarah Pusat Islam UNICEL dan sebelum ini beliau merupakan Profesor Madya di UITM sehinggalah beliau bersara pada tahun 2015. Beliau telah mendapat PhD dari Universiti Malaya dalam bidang pemikiran dan tamadun Islam, dan beliau berpengalaman dalam pengurusan harta wakaf, zakat dan sedekah. Selamat datang Dr. Ahmad Zaki, dan kita teruskan dengan membicarakan buku ini, buku yang bertajuk Adab Sopan Penuntut Ilmu. Baik, Dr. Zaki, dalam buku ini Dr. Zaki, Dr. telah berjaya mengumpulkan dan menyenaraikan lebih 600 panduan adab sehari-harian yang bukan saja untuk murid, bukan saja untuk pelajar, bukan saja untuk mahasiswa, tetapi sebenarnya untuk semua orang. Untuk siapa sebenarnya yang ingin khususnya sebenarnya, sebab ini boleh kita bagikan pada dalam pemikiran doktor lah semasa menulis buku ini, siapa sebenarnya yang saudara tujukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Prof. Dr. Sidin Ishak selaku moderator pada
majlis bicara buku kali ini, pihak penganjur, khususnya saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada idea awalnya ialah apabila saya membuka sebuah madrasah tahfiz di Shah Alam ini, itu namanya ialah Madrasah Tahfiz Al-Quran wa Sunnah, singkatannya ialah MTaqwas. Jadi pada masa itu saya masih ada ruang lah sebab baru pencen. Jadi sempatlah mengajar pelajar yang bakal jadi hafiz ni. Jadi saya ingat tidaklah ada masalah sangat berkaitan dengan adab ni, terutama bagi pelajar yang memang dekat dengan Al-Quran. Rupanya jangkaan dan saya punya tu tidak tepat. Maknanya pelajar ni walaupun dia hafiz atau bakal hafiz atau jadi hafiz, dia memerlukan menghayati adab. Maknanya dia perlu belajar adab. Sebab adab ni bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Atau dia bukan saja perlu belajar, tapi perlu dibimbing, diterbiahkan, dikenal pasti bahawa ia terlaksana. Jadi bila saya menulis, saya mengumpulkan panduan-panduan itu berdasarkan kepada amalan harian mereka, bermula daripada bangun tidur hingga tidur kembali lah. Maknanya senarai itu diletakkan mengikut tajuk yang sesuai untuk kehidupan harian pelajar. Tetapi bila saya habis menulis, saya dapati bahawa panduan ini tidak hanya kepada hafiz, kepada orang yang terlibat dengan penghafalan Quran, malah pelajar-pelajar biasa, pelajar-pelajar universiti, malah orang awam pun sepatutnya menghayati ada adab ini. Okey, itu je. Okey, baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Baik, dalam prakata buku ni, ya, ini tentang sebab Ustaz mula tentang adab ya. Ada Ustaz menyebutkan pepatah Melayu, tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Ustaz, itu dalam konteks yang lebih besar ya, betapa pentingnya budi. Boleh Ustaz huraikan dengan contoh-contoh sejarah bangsa yang runtuh kerana masalah ketiadaan budi ini Ustaz? Okey, runtuh budi, hilang bangsa. Kalau kita lihat dari segi apa yang disebut oleh Al-Quran sesuai dengan sekarang ni bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran yang menjadi keterangan dan bukti yang nyata kepada manusia. Jadi antara yang didedahkan atau dinyatakan oleh Al-Quran berkaitan dengan banyaknya bangsa-bangsa yang runtuh, atau kita boleh sebutkan kaum yang pupus kerana moral mereka atau budi mereka yang kita kata hilang budi, atau sebut keruntuhan moral yang dahsyat. Jadi antaranya ialah kaum Nabi Nuh misalnya, yang diterbalikkan bumi di kota Sadum, disebabkan mereka tu begitu dahsyat moral mereka, iaitu mereka melakukan hubungan homoseks yang sama sejenis, liwat, dan oleh kerana terlalu ekstrim itu, maka Allah Ta'ala telah turunkan gempa bumi yang besar yang membalikkan bumi kota Sadum ini. Satu lagi ialah yang juga biasa kita dengar atau baca berkaitan dengan banjir besar
kaum Nabi Nuh, yang Nabi Nuh berdakwah hampir 950 tahun. Yang masuk Islam atau yang bersama dengan baginda sekitar 80 orang. Bayangkan 950 tahun. Jadi bukan saja masyarakatnya degil, membantah, malah anak dan isterinya sendiri yang tidak mau bersama dengan perjuangan yang suci ini. Jadi akhirnya mereka bukan saja tidak menerima, malah mereka menghina, mereka buang najis yang di kapal yang diperintahkan oleh Allah untuk dibina di atas bukit. Jadi bukit, kemudian mereka sanggup naik ke bukit dan buang najis. Begitu sekali, sehinggalah berlaku banjir yang besar yang menenggelamkan seluruh kawasan di sekitar Judi dekat Turki dan kawasan sekitar Syria sekarang ini, dan menyebabkan mereka terpaksa melawan arus lautan yang besar ini, banjir yang besar ini. Dan jadi yang terselamatnya itu di berada dalam kapal, baik termasuk juga binatangnya, termasuk juga manusia-manusia yang beriman. Tapi anak dia sendiri dan isterinya sendiri, mereka dalam keadaan begitu, dalam keadaan boleh diselamatkan, tetapi mereka tidak mau naik ke kapal ini. Mereka kata kami akan berenang ke bukit yang berhampiran. Jadi begitulah dapat beberapa contoh. Ya. Okey, baik Ustaz. Baik Ustaz juga ada menyebutkan tentang, kita berbalik semula kepada konsep adab tu tadi kan. Sebab Ustaz ada menyebutkan bahawa para ulama berselisih pendapat tentang konsep adab itu sendiri. Apakah sebenarnya yang diperselisihkan dan apa yang sebenarnya dipersetujui secara umumnya? Adab ni daripada perkataan bahasa Arab lah, alif dan dal ba, adab. Adab atau adaba. Jadi dari segi bahasanya memang ada perbezaan pandangan lah. Malah di kalangan atau sastrawan atau ni pencinta bahasa ni, dalam bahasa Melayu, adab itu ialah budi pekerti, kebiasaan, adat kebiasaan yang baik. Tapi dari segi tata susila, dari segi ketamadunan, adab itu melahirkan peradaban atau juga pembersihan. Malah perkataan peradaban itu lahir dari perkataan adab. Maknanya adab-adab yang dihayati oleh masyarakat itu telah dominan dalam masyarakat, dan akhirnya ia menjadi satu peradaban. Tapi ada juga yang memaksudkan adab itu ialah keindahan, kecantikan, hidangan yang enak, yang bukan saja enak dengan dia punya cantiknya, adunan dan sebagainya, tapi istilah yang ada kaitan dengan adab ni adalah jemputan itu. Ada yang kita menjemput, cara menyebutnya. Jadi itu tradisi yang daripada dulu sampai sekarang. Dan bila kita buat majlis, kita ada pantun, kita ada orang kata aluan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa adab ni suatu yang semula jadi, yang bukan suatu yang apa orang panggil yang terpaksa. Baik dari sudut tasawuf, dari segi tasawuf,
makna adab ni ia menghias diri daripada sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mahmudah, atau menghindarkan sifat-sifat yang dicela. Dari segi fiqh pula ialah menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang fadail. Fadail makna sifat-sifat yang ada kelebihan bila kita bersifat dengan dia. Jadi itu maknanya perbezaan yang saya fikir tidaklah membawa satu percanggahan yang besar. Dia hanya orang kata dari segi peristilahan. Cuma yang boleh menyatukan mereka ni ialah apabila datang Islam. Jadi Islam mengasaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayati, menjadikan dirinya laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi Nabi itu bila menghayatinya dia panggil sunnah. Sunnah itu makna apa yang disandarkan pada Nabi, perkataan, perbuatan dan iqrar. Dan juga sunnah ini sejak daripada sebelum dilantik jadi Nabi sampailah Rasulullah SAW wafat. Dan begitu juga yang dikatakan adab ni tidak hanya melibatkan sunnah, tetapi juga amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik orang-orang soleh 300 tahun selepas Rasulullah wafat masih lagi digunakan sebagai asas. Salafus soleh, lepas tu orang-orang yang ulama yang terdahulu dan ulama yang khalaf yang kemudian. Begitu juga orang Islam itu sendiri, masyarakat Islam sendiri. Jadi masyarakat Islam itu melahirkan adat sendiri, seperti adat al-muhkamah dia panggil. Maknanya adat yang baik, yang dihayati oleh masyarakat, sebuah masyarakat, dan kemudian ia menjadi suatu ikutan dan adab. Macam kita orang Melayu kan, dia buat hantaran. Jadi hantaran kan, jadi hantaran tu dengan dia letak pilih, dia cantik, lepas tu dia ada bagi sesuatu lah, wang ke dan sebagainya. Ia menjadi suatu, bukan suatu yang wajib, tetapi dia menjadi suatu yang adat kita. Dan adat itu baik, kemudian dia diikuti oleh generasi. Kadang-kadang sehingga membebankan pun ada. Okey, walau bagaimanapun pada asalnya dia adalah suatu yang baik untuk menghubungkan dua keluarga. Okey, baik. Ya. Baik, Ustaz, tadi ada menyebutkan bahawa adab itu sesuatu yang semula jadi, yang alamiah, Ustaz, ya. Ya. Tapi pada masa yang sama Ustaz juga sebut bahawa adab itu adalah sesuatu yang syumul, yang holistik, ya. Ustaz, apa sebenarnya Ustaz maksudkan sebegitu? Ya, betul. Adab ni sesuatu yang syumul itu makna menyeluruh lah. Yang holistik ni maknanya saling berkait antara satu dengan lain, bersalingan dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat adab ni, dia turut serta dengan ilmu. Jadi ilmu disebutkan bahawa kita menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Jadi itu kita dituntut menuntut ilmu. Dari segi adab pun begitu juga. Maknanya bermula dengan kita dibuainya. Kan masa dibuainya itu ada adab dia. Kan ibu-ibu membaca syair, membaca nasyid sekarang ni kan, membaca sesuatu yang boleh mendidik anak yang baru dilahirkan. Malah kalau kita lihat dalam sejarah orang-orang soleh kan, bukan saja didikan itu berlaku selepas dilahirkan, malah sebelum dilahirkan, dalam perut ibu pun sudah ada unsur-unsur pendidikan. Sekarang ni dalam zaman yang dah moden sekarang ni, orang mengakui hakikat bahawa pendidikan itu boleh berlaku ketika dalam kandungan lagi. Jadi Imam Syafi'i kan dikatakan bahawa dia telah dididik oleh ibu dia. Bila dia lahir, maka dia dapat menguasai Al-Quran dengan cepat sekali.
Jadi itu satu orang panggil satu proses yang sebelum dilahirkan. Malah kalau di Turki itu Badi'un Zaman Sa'in Nursi, seorang ulama besar, dia atuk dia telah beradab dengan adab yang halus betul. Maknanya dia bila dia bawa dia punya binatang ternakan ke tempat ragut kan, dia ikat dia punya dagu, dia punya binatang ternakan itu, dengan tujuan supaya dia tidak meragut di tempat yang tidak dibenarkan. Kan tempat ragut ni dia ada yang halal yang tak halal. Jadi dia ikat tu sebelum nak sampai tempat yang halal tu, dia ikatnya. Jadi kenapa dia buat macam tu? Itu satu adab bahawa dia mendoakan cucunya yang akan dilahirkan ni ialah seorang cucu yang warak. Yang warak. Jadi maknanya adab melahirkan orang warak contohnya kan. Tadi yang kita sebut tadi kan, masa dia dah dilahirkan, kita tahu 7 hari diberi nama, tadi dia diazankan, masa dilahirkan terus diazankan, kemudian diberi nama 7 hari, ditahnikkan, diambil yang manis-manis, kurma dan sebagainya, dikunyah-kunyah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi yang baru dilahirkan. Jadi ini tradisi, ini adab yang telah diwarisi sejak zaman Nabi lagi. Kemudian setelah ditahnikkan, diakikahkan, kemudian orang Melayu kita ditambahkan lagi dengan beberapa adab seperti membaca berzanji dan sebagainya. Sebenarnya berzanji ini dia tidaklah timbul zaman Nabi. Berzanji ini ialah bacaan sirah Nabi, untuk sebagai suatu rangsangan kepada orang ramai dan juga anak yang akan dilahirkan menjadi seorang yang soleh. Baik. Okey Ustaz, walaupun adab itu alamiah Ustaz, tapi adab mestilah diasaskan kepada ilmu, dan adab mestilah ada ilmu. Ya Ustaz. Tapi Ustaz menyebut juga dalam buku itu, adab yang sedikit lebih baik daripada ilmu yang banyak. Jadi ini bermakna adab itu macam jauh lebih penting daripada ilmu Ustaz. Itu satu pengalaman ulama-ulama daripada mazhab Maliki, anak murid Malik bin Anas sendiri. Dia nama Abu Qasim, dia belajar beradab 18 tahun. Tapi yang belajar betul 2 tahun je. Begitu ada seorang lagi yang mazhab Maliki juga, yang dia belajar beradab 30 tahun. Belajar untuk menjadi alim ni, menjadi alim, ulama atau allamah 20 tahun. Jadi ini pengalaman, tapi kita boleh katakan bahawa ilmu dan adab ni tidak boleh dipisahkan lah. Katakan ilmu tanpa adab, dia kata seperti api tanpa kayu, dan adab tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad. Jadi kedua-dua ni sebenarnya penting, sampai kita tak tahu yang mana telur ke ayam dulu. Tapi saya punya pandangan ialah ilmu itu mendahului ialah, walaupun dari segi pengalaman, kita nak beradab pun kena berilmu juga. Dan dalam Al-Quran dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah, maka belajarlah untuk kita mengaku bahawa Tuhan itu tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Mana dalam soal akidah, dalam soal ilmu hendaklah bermula dengan ilmu. Jadi maknanya ilmu itu amat penting. Tetapi kita kata macam mana nak kita nak selaraskan antara kedua ilmu dan adab ni. Tapi dari segi mendapatkan maklumat, maka ilmu lah, ilmu yang penting, mencari ilmu, maklumat kan. Tapi dari segi adab, dari segi keberkatan, al-barakah. Jadi untuk mendapat barakah, ia ada pada adab.
Kerana barakah itu ialah kebaikan yang berpanjangan. Jadi ia memerlukan suatu adab yang panjang juga masanya, dan juga adab yang halus. Halus maksudnya yang teliti, yang memerlukan suatu aspek kerohanian bersama dengan guru dan muridnya. Okey, baik. Ya. Saya tadi ada menyatakan bahawa Ustaz telah menyenaraikan lebih 600 panduan tentang adab ini. Tetapi sebenarnya Ustaz bahagikan buku ini kepada adab-adab utama, mulakan. Ustaz mulakan dengan adab-adab utama yang wajib dihayati. Dan yang pertama sekali ialah adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak Ustaz simpulkan sedikit tentang adab kepada Allah, kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala? Saya membuat pembagian ni kerana saya lihat buku-buku yang ada dalam pasaran. Mereka bila bicara adab ni, dia terus masuk kepada adab itu sendiri. Sama ada yang bersifat fadail dan juga sebagainya. Tapi saya melihat dari segi kepentingan meletakkan adab kepada Allah itu lebih utama, kerana ia berpunca kepada segala adab dan juga sumber adab. Jadi adab pada Tuhan ni ialah kita meyakini Allah lah, maknanya kita beriman pada Allah dan kita sepatutnya bersyukur ke atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Jadi bersyukur itu salah satu adab yang cukup besar, penting. Kerana Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, tak terhitung banyaknya. Maksudnya bahawa kita kena akur bahawa kita menerima dan patut bersyukur. Dan inilah yang kata Imam seorang imam yang Muhammad Qutub begitu. Dia menyebutkan bahawa ibarat kita syukur pada Allah ni ibaratnya seperti kita ni dah penuh dengan air. Kita ni dalam sebuah macam tong yang penuh air, maka dia tunggu untuk melimpah. Maka begitulah orang beriman. Bila dia penuh iman dia, maka limpahan yang berlaku padanya ialah alhamdulillah. Inilah yang kita sebut dalam Al-Fatihah tu, kita baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang kedua ialah kita patut beradab kepada Rasul. Kerana Rasul adalah yang diutuskan oleh Allah. Rasul adalah manusia yang dibentuk oleh Allah sebagai contoh teladan kepada seluruh manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik. Jadi bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman pada hari akhirat, dan bagi orang yang menyebut sebutan Allah yang banyak. Jadi maknanya untuk baginda Rasulullah, sebagai adab kita kepada baginda ialah mengenali sirahnya, perjalanan hidup Rasulullah. Kena tahulah dia punya keturunan dia, kena tahu dia punya zaman remajanya, zaman belianya, ketika dia diutuskan menjadi Rasul, perjuangannya di Mekah, perjuangannya di Madinah, perjuangannya menegakkan masyarakat dan sebagainya. Maknanya kita kena memahami sirah secara menyeluruh. Kemudian kita patut beriman dengan beriman yang sebenarnya kepada Rasulullah, dan kita mesti mencintai diri baginda melebihi daripada diri kita sendiri. Baik, seterusnya ialah saya sebutkan juga dalam aspek yang paling utama juga dalam soal adab ni, ialah kita beradab kepada diri sendiri. Maksudnya kita patut mengenali diri kita. Maknanya sebagai adab untuk diri kita ni, maknanya kita kena kenal diri kita. Kata
penyair kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka insya-Allah dia akan kenal Tuhannya. Jadi maknanya dia perlu maknanya kenal dengan pengenalan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya, menjadi sebagai sembahannya dan juga menjadi sebagai pentadbir alam ini. Mendekatkan diri, muraqabah. Jadi iaitu merasai bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa dekat dengan dia. Itu satu perasaan. Ini satu adab yang patut kita bina, bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Jadi kita sendiri kenalah beradab kerana ada perasaan itu. Bukan kita beradab kerana perasaan itu, tapi perasaan itu yang perasaan kita mendekati Allah, kita rasa bahawa Allah Ta'ala dekat dengan kita, dan itu yang istilah yang kita sebut perkataan taqwa itu. Tapi muraqabah ni lebih kepada aspek kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Begitu juga kita mujahadah, iaitu kita berjuang menentang hawa nafsu kita. Kita bagaimana kita mengadapkan diri kita sehingga kita berjaya membentuk insan yang patuh kepada perintah Allah. Dan Allah Ta'ala telah beri kepada kita nafsu, maka nafsu ini hendaklah dikawal, diadapkan dia sehingga kita bukan dipengaruhi oleh nafsu, tetapi kita yang menguasai diri kita dengan nafsu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik ya Ustaz. So itu sebenarnya bahagian pertama buku tersebut kan Ustaz ya. Tapi bahagian kedua sebenarnya bahagian yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi maklumat di sini. Dan dalam bahagian ini saya boleh Ustaz simpulkan saja, ringkaskan dalam itu tentang, sebab ini dinyatakan ialah ada adab harian murid dan ini sesuai lah dengan tajuk buku ini, adab sopan penuntut ilmu, dan sebab itulah sebahagian besarnya adalah tentang penuntut ilmu, khususnya murid dan ada adab harian di sini kalau Ustaz boleh simpulkan atau ringkaskan tentang kandungan ini sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang spesifik nanti, sebab saya ingin juga membaca adab-adab atau panduan yang khusus yang mungkin boleh Ustaz huraikan juga kemudiannya. Sila Ustaz. Jadi adab harian ni banyak sekali lah. Mudah kita kata bahawa cara hidup kita lah, cara hidup kita daripada kita bangun tidur atau sebelum tidur lagi, sebelum tidur ada adab dia. Maknanya kita tak perlu detailkan, tapi maknanya kalau nak tahu detail kena baca lah. Ya betul itu. Jadi makna ada adab dia sebelum tidur. Walaupun kita kata macam mana Ustaz ni, kita sebelum tidur kita nak tidur lepas tu batal lah. Atau kita kadang-kadang ada suami isteri, ada isteri suami isteri takkan ni pula kan. Macam mana kita nak ambil sembahyang, yang penting kita ikut adab. Ambil ayat sembahyang. Batal tu bukan buat upacara batal lah. Maknanya kita telah ikut dia punya panduan atau bimbingan. Sebabkan Rasulullah buat begitu kerana kata Rasulullah, adabani rabbi, Tuhan yang mengadabkanku, maka aku ikut. Maka itu ada sebaik-baik adab. Jadi maknanya kita tahu bahawa cara hidup kita ni sama aja rasa dia kalau tak ada adab pun kan. Macam kita kata tidurnya sama aja, tapi kalau kita kata kalau kita ikut ni maknanya kita dapat pahala, kita yakin pahalanya, kita yakin itu adalah suatu yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kita mula tidur, kemudian kita bangun tidur, jadi ada kaedah, ada adab dia. Kita bangun tidur, kemudian kita masuk bilik air, kita masuk tandas dengan kaki kiri dulu kan, dan kita ada doa dia. Kemudian kita kita
melepaskan hajat kita. Lepas hajat itu pun dia qadha hajat, menyempurnakan hajat kita. Jadi maknanya betapa adab dalam Islam ni memenuhi keperluan jasad manusia ni. Kemudian bagaimana kita kalau mandi kita yang mana didahulukan, yang mana perlu disunatkan. Kemudian ada juga petua-petua. Kita boleh masuk juga petua-petua macam ini, tak masuk dalam adab yang disebutkan. Tapi kalau adab bertanah Islam ni kan dia nak basuh yang kanan dulu lah. Kemudian orang kata yang ada adab Melayu, petua Melayu ni dia kata basuh daripada bawah dulu. Jangan basuh atas dulu. Saya tahu itu ada beberapa aspek yang perbezaan lah. Tapi macam mana pun maknanya ada adab. Dan di kalangan orang Melayu pun banyak ada adab dia. Macam kita sebut tadi kan ada adab kita menyempurnakan ketika kita berhadas. Kemudian selepas itu kita beruduk. Jadi beruduk ni adab lebih daripada 20 adab. 20 adab saya beruduk. Yang kita tahu beruduk ni dialah basuh yang 6 rukun tu. Tetapi kita perlu maknanya menghayati. Jadi menghayati maknanya menghayati ada unsur-unsur yang kita bersihkan, rohanikan, menghapuskan dosa. Misalnya kita kumur dah. Kita doa kepada Allah supaya kita sentiasa ingat pada Allah. Kita masukkanlah hidung, kita doa kepada Allah supaya kita menghidu bau syurga, ra'aitul jannah. Kita basuh muka, kita cahayakan muka sebagaimana mencahayakan para awliya. Begitu tak? Bila kita basuh tangan, kita minta pada Allah supaya hisab kita tu datang daripada sebelah kanan, itu kiri. Kita sapu kepala ya, ke Allah Ta'ala bagi ilham, petunjuk jalan yang benar, dan bagi kita jadi faqih, jadi orang yang fiqh atau orang yang mendalami agama, faqih fid din. Jadi bagi kita basuh kaki supaya kita terhindar daripada gelincir masuk dalam neraka. Sebab itu orang yang sedang berwuduk tu kan, dia disunatkan tak cakap. Yang bercakap maksudnya cakap lah, cakap makruh. dan kurang pahala lah kan. Dan diampunkan dosa, dia ditambah lagi dosa. Dan orang yang berwuduk pula, lepas wuduk dia sembahyang sunat wuduk. Bagaimana Bilal kan, Rasulullah SAW menggambarkan bagi selipar sandal Bilal ni dah naik masuk syurga dulu. Apa perbuatannya? Iaitu setiap kali dia berwuduk, dia sembahyang sunat wuduk. Jadi itulah beberapa perkara yang maknanya nak cerita detailnya kita baca. Cuma dalam membaca panduan ni memerlukan guru juga. Kerana setiap satu tu dia ada huraian-huraian yang lebih lanjut. Okey, baik Ustaz. Okay, baik. Baik, kita pergi kepada yang lebih spesifik sikit Ustaz ya. Di dalam adab menuntut ilmu ini Ustaz bagi pada dua ya. Satu adab ketika menuntut ilmu, dan satu lagi adab selepas, adab sebelum menuntut ilmu dan adab ketika menuntut ilmu ya. Dalam panduan ketujuh untuk ketika menuntut ilmu ini, saya bacakan Ustaz ya. Seseorang murid perlu menghindari perdebatan dengan gurunya. Ya, ada Ustaz quote di sini kata Maimun Mihraj radhiyallahu an, janganlah kamu berdebat dengan orang yang lebih alim daripadamu, kerana jika engkau melakukannya maka ia akan menyimpan ilmunya daripadamu, sedangkan ia tidak rugi sedikit pun. Bukankah berdebat itu suatu tradisi keilmuan yang baik Ustaz, untuk kita bersifat kritikal dan untuk kita mengeluarkan curiosity kita dan bertanya tentang soalan-soalan dan sebagainya. Apakah agaknya yang dimaksudkan dalam konteks ini Ustaz? Berdebat ni memang diharuskan. Cuma kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia letakkan
berdebat tu yang kategori yang ketiga. Mula-mula sekali hikmah tu, hendaklah kamu seru kepada agama dengan bil hikmah, bijaksana. Kebijaksanaan terpenting. Yang kedua, nasihat yang baik. Yang ketiga baru wajadil tadi, mana perdebatan. Perdebatan pun dengan perdebatan yang terbaik. Jadilhum billati hiya ahsan, bukan dengan hasan ya. Hasan terbaik, ahsan terbaik. Maknanya kenapa? Kata Imam Ghazali, dia kata perdebatan ni kan, dia boleh menyebabkan banyak sifat-sifat mazmumah. Yang kalau berdebat, kalau kita menang apa? Kita pelekeh orang. Tak? Kalau kita kalah, kita rasa malu, kita dendam. Jadi ada sifat-sifat yang buruk di situ. Yang kita tahu kalau tahun 70-an dulu kita memang suka debat ni. Tapi berdebat ni dia tak menyelesaikan masalah sebenarnya. Dia menyelesaikan atas mentah je. Tapi yang akibat dia ialah menang, mungkin orang kata menang sorak kampung tergadai boleh jadi. Jadi sebab itu kata Imam Ghazali, dia kata hindarkan seboleh-bolehnya perselisihan, perdebatan. Jadi kerana dia kata utamakan solusi, kembali kepada agama dan Tuhan lah gitu ya. Ya, okey. Okey, baik. Nah, Ustaz memberikan satu fokus di sini kepada adab-adab menggunakan peranti elektronik, Ustaz. Dan saya nak tanya sedikit, ada satu atau dua soalan di sini secara khususnya sebab Ustaz ada menyenaraikan bahawa ini dalam page 138, dalam halaman 138, adab menerima panggilan telefon. Nombor 2 ni, seorang wanita tidak digalakkan untuk menjawab panggilan telefon ketika baru bangun dari tidur. Ustaz. Nah, Ustaz huraikan tu. Tapi adalah di sini kerana kemungkinan dan sebagainya lah kan. Tapi baik Ustaz terangkan sendiri mengapa tidak digalakkan untuk wanita. Tidak digalakkan tu sebab kita suara wanita ni biasa lain dengan suara lelaki kan. Jadi dia boleh mempengaruhi kan. Dan boleh, sebab itu ada juga yang disebutkan dalam panduan yang lain tu, dia kata kalau wanita kalau jawab jawab telefon ni biar suara kasar sikit. Supaya dia tak mengriorkan. Dia lah maknanya kita tak tahulah apa nama ni, sebab dan Nabi pun sebut, malah ada hadis pun sebut kan, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi manusia ni dihiaskan dengan cinta kepada syahwat, termasuk wanita. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk mengekanglah, mengawal, supaya tidak kita mengatakan bahawa aurat itu jadi aurat, suara itu aurat. Tapi kalau sekiranya dia boleh mempengaruhi, mengriorkan, itu jadi berdosa lah. Jadi apa, macam menyanyi, perempuan menyanyi kan. Tapi kalau sekiranya menyanyi lagu negaraku tak apa. Tapi kalau lagu yang boleh mengriorkan, itu jadi aurat, jadi berdosa. Jadi sebab itu ini salah satulah cara untuk mengawal. Mungkin selepas tidur tu dia adalah apa nama tu, boleh menjadikan orang yang mendengar tu ada perasaan lain dan sebagainya. Jadi ini salah satu dia panggil dalam kaedah fiqh sadduz zara'i', dia panggil menahan daripada berlakunya fitnah. Ya. Okey Ustaz ya. Ini pun masih lagi juga tentang panggilan telefon tu. Kenapa dilarang membiarkan anak kecil menjawab telefon? Oh, anak kecil. Jadi dia kan anak kecil kan. Jadi anak kecil ni macam-macam dia masalah dia kan. Jadi lebih baik kita kawal apa nama tu. Macam sekarang ni kalau kita kan benarkan anak-anak kecil ni menggunakan peranti ni, dia tak ada masalah apa kan untuk penggunaan dia. Tapi kalau dia berkaitan dengan soal perhubungan dengan orang luar ni, menunjukkan bahawa apa nama tu, kita kurang adab lah begitu, kurang beradab kan. Jadi seeloknya
letakkan sesuatu pada tempat dia kan. Jadi eloknya tak digalakkan dia orang lah untuk menjawab gitu. Ya. Okey. Saya akan merujuk kepada beberapa lagi Ustaz nanti, tapi saya ingin maklumkan juga bahawa kita akan mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di studio ini untuk mengemukakan soalan, dan juga kepada pendengar-pendengar yang mengikuti siaran kita di Facebook dan juga di YouTube, jika mereka ada soalan, mereka juga boleh mengemukakan soalan-soalan tersebut, dan mungkin saya akan bacakan soalan-soalan yang boleh kalau kita sempat nanti ya. Baik, saya akan merujuk kepada halaman 144 Ustaz ya. Ya. Ini tentang adab dengan orang-orang di sekeliling kita, tapi ini orang yang tidak begitu dikenali lah ya Ustaz ya. Dan dalam adab ketujuh di sini, dilarang memberi nasihat kepada orang yang tidak dikenali selagi tiada tanda mereka akan menerima nasihat ya. Sedangkan kita perlu bagi nasihat Ustaz kan, selalu sampaikanlah nasihat walaupun satu perkataan ya, tapi di sini kita dilarang pula untuk memberi nasihat. Ustaz, macam mana Ustaz? Dia lah makna, dia memanglah agama ad-din an-nasihah. Agama itu ialah nasihat. Cuma ada orang kata maslahat tertentulah. Kalau sekiranya kita kadang-kadang kita kan bagi nasihat ni, orang kata bercakap siang hari tengok orang kan. Maknanya kita khatibun nas, kata Rasulullah, kita bila bercakap, kita nasihat berdasarkan kepada akal mereka. Kalau kita untuk kanak-kanak, dia punya levelnya, bentuk nasihatnya seperti mana begitulah. Tetapi kalau dengan orang yang tak kenali, lebih baik kita kenal dululah daripada kita duk nasihat kan. Mungkin kita tidak tahu masalah sebenarnya. Jadi makna nasihat ni dia ada kemahiran, skill. Dia yang penting kita nak natijah yang baik daripada nasihat itu. Bukan saja kita orang kata terburu-buru untuk membuat perubahan dengan nasihat. Tapi yang penting ialah orang itu dapat menyelesaikan masalah dengan nasihat kita. Atau kita orang kata tarik panah itu kena busar dia. Itu maksud dia, bukanlah maknanya tidak digalakkan kita nasihat. Tapi itu untuk kepentingan orang yang tak dikenali ini. Kita kena dululah. Sebab itu sekarang ni kalau dalam etika kaunselor kan, dia tak sebarangan nasihat orang. Dia menunggu orang yang datang berjumpa dengan dia. Ya, betul. Okey. Baik Ustaz, ni yang terakhir dari saya Ustaz ya. Memerlukan huraian barangkali Ustaz. Ini tentang adab menjaga dua kaki Ustaz ya. Nah, dalam adab menjaga dua kaki ni, Ustaz hanya menyebut dua perkara saja ya. Yang pertama, kita hendaklah memelihara kedua-dua belah kaki kita daripada berjalan menuju ke tempat yang diharamkan atau berjalan untuk berjumpa penguasa yang zalim. Itu dua perkara saja yang disebutkan untuk menjaga dua kaki. Kenapa Ustaz tidak sebut perkara yang lain-lain, menendang orang ke atau menggunakan kaki ini untuk mencederakan orang? Itu pun adab juga kan Ustaz ya? Dia ini adalah adab yang kita kata adab menjaga dari segi anggota-anggota zahir daripada melakukan perkara-perkara yang dosa batin. Dosa batin ni dosa mulut, tapi yang ni dosa kaki lah. Jadi dosa kaki ni maknanya kita jaga daripada kita melangkah tempat yang diharamkan, tempat yang, tapi makna termasuk jugalah yang jenis menendang pun termasuklah. Jadi semua begitu juga kita kata yang bagusnya ialah yang jadi mahmudahnya ialah kita menggunakan kaki untuk ke masjid. Jadi maknanya kita pergi berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Itu maknanya kita menggunakan kaki kita atau anggota kita yang lain untuk memperbaiki kita punya dosa, menghapuskan dosa-dosa batin. Okey. Ya. So jadi bayangkanlah ya, dalam buku ni ada 600 lebih panduan ya. Saya sendiri dapati ini satu panduan yang sangat informatif ya. Panduan yang
mengawal kita ataupun memberitahu kita tentang apa-apa perkara yang patut kita lakukan dalam keadaan seharian. Bukan saja penuntut ilmu, tapi kita semua adalah penuntut ilmu ilmu sepanjang hayat, kan Ustaz? Baik, jadi sebab itulah rasanya kita perlu buku ni bagi saya sangat bermanfaat sekali, sangat informatif dan sangat memberi pengajaran yang berguna kepada kita dan patut menjadi bahan bacaan. Dan ini buku yang saya fikir tidak akan layu lah Ustaz, dari segi shelf life yang tinggi, yang memang boleh dipakai pada bila-bila masa saja. Baik, sekarang saya ingin mempersilakan soalan daripada penonton ataupun pada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di studio kita. Ada soalan? Kalau boleh perkenalkan diri dan juga kita ada soalan. Sila perkenalkan diri dan kemukakan soalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zaril Azwan Osman daripada Perpustakaan Unicel. Boleh namakan semula sekali lagi? Saya Zaril Azwan Osman daripada Perpustakaan Unicel. Di sini saya ada satu soalan untuk doktor. Apakah cara atau kaedah yang terbaik untuk mendidik anak dalam adab menuntut ilmu yang seiring dengan menghadapi cabaran pada zaman sekarang ni? Kaedah atau cara yang terbaik. Kaedah cara. Ada kalau ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dia memberi beberapa petua atau kaedah, paling tidak ada 6 disebutkan sini, iaitu satu yang pertama sekali dia kata perlu kecerdasan, perlu kita membina kecerdasan. Az-zakat itu maknanya bagaimana kita dengan permakanan ke, dengan mengasah bakat keupayaan berfikir dan sebagainya. Itu memang kecerdasan. Jadi kita kan dalam Islam kan, al-aqlu salim bil jismi salim, maknanya keperluan untuk jaga jasad itu penting. Yang kedua kita menggalakkan untuk cinta pada ilmu. Program cinta pada ilmu. Haloba atau istilah haloba lah, hirsun maknanya haloba ilmu. Jadi bagaimana tu kena fikirlah bagaimana nak bina anak-anak yang cinta pada ilmu. Yang ketiga dia kata kesungguhan untuk mendapat ilmu, mujahadah. Kemudian yang lain-lain ni ialah seperti keperluan untuk dia menyambung pengajian, maknanya kita kena menyediakan bantuan kewangan dan juga sarahan hidup. Jadi maknanya bagaimana kita perlu menabung lah. Macam sekarang ni kerajaan kan membuat konsep tabungan untuk masa depan anak kan. Itu nampaknya kejayaan setengah-setengah orang Cina tu adalah kerana faktor ini. Kemudian yang kelima dia kata galakkan dia bergaul baik, bergaul bersahbah dengan guru, dengan orang-orang yang berpengetahuan lah. Maknanya kalau zaman dulu kan pelajar-pelajar ni beri khidmat, dia berkhidmat untuk guru sebelum dia jadi guru. Yang akhir sekali dia kata ialah kesabaran. Kena maknanya untuk menguasai ilmu ni memerlu jangka masa panjang. Jadi tak boleh duduk dalam beberapa hari, beberapa bulan, hanya bertahun dan memakan masa yang panjang. Walaupun zaman yang penuh kecanggihan sekarang ni, tapi kita juga memerlukan masa untuk melahirkan orang yang berilmu. Baik, itu. Okey, baik. Ada soalan lain dari studio Baik, soalan yang kedua boleh kita. Assalamualaikum. Saya Rauda Rejab, merupakan staf daripada Perpustakaan Universiti Selangor. Saya ada satu soalan untuk doktor. Apakah kelebihan dan ganjaran kepada kita
perolehi daripada mengamalkan adab-adab baik dengan haiwan dalam kehidupan kita seharian. Contohnya seperti kucing. Boleh doktor jelaskan? Okay, Alhamdulillah, Raudah. Bagus, maknanya kita perlu beradab walaupun dengan binatang. Kerana kita akan wujud salah satu sifat yang utama, iaitu berkasih sayang, rahmah. Jadi kasih sayang itu timbul hasil daripada perhubungan kita yang baik, sama ada dengan manusia atau dengan binatang. Jadi Rasulullah SAW sendiri amat menyayangi binatang-binatang ternakan seperti kucing dan sebagainya. Malah ada sahabat Nabi seperti Abu Hurairah kan, yang selalu meletak kucing di baju dia, di apa nama tu, dia punya jubah dia, dan apa nama tu, digelarnya sebagai Abu Kucing. Tapi kalau kita sebut, orang Melayu kata Abu Kucing, dia ya, tak berapa cantik ya. Tapi macam mana pun maknanya kita amat digalakkan menjaga binatang ternakan. Saya pergi ke Turki dulu, saya tengok binatang apa nama tu, anjing dia terpelihara, tidak ada anjing liar. Jadi rupanya ada generasi dia yang mewakafkan tempat jaga anjing, diwakafkan tempat itu dengan makanan, dengan penjagaan dia. Jadi kita pun tak ada rumah kucing ni. Digalakkan wujudkan rumah kucing dan sebagainya. Bukan saja kucing, anjing pun kan. Tapi kalau macam di Turki tu, dia mazhab Hanafi, tidak ada masalah sangat dari segi dengan hubungan penjagaan kan. Tapi makna dengan kata lain bahawa pentingnya kita membuat perhubungan yang baik dengan binatang. Kecuali lah binatang tu memang yang menyengatnya atau yang memudaratkan kita, itu kita kena hindarkanlah. Okey, ada satu soalan Ustaz ni dari Facebook ya. Saya bacakan soalan Ustaz dari Muhammad Zaki Harun. Beliau bertanya ya, dalam surah Ibrahim ayat 24 berkenaan perumpamaan manusia seperti pokok. Manusia perlu seperti pokok yang asasnya akidah, ibadah dan syariat yang tuntas, mampu menzahirkan akhlak atau adab yang baik. Ya, itu dia punya soalan. Ilmu akhlak ini perlu diserap dalam setiap jiwa kerana akhir-akhir ini ramai orang yang mengesampingkan hingga rosak sosial, bermuamalah sesama manusia yang lain-lain. Ustaz, boleh Ustaz komen? Okey. Zaki Harun, nama sama Zaki. Baik, yang dalam surah Ibrahim itu ialah tentang kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu ialah akidah sebenarnya. Jadi kalimah thayyibah itu kalimatun thayyibatin ka syajaratin thayyibatin. Kalimah yang baik itu seperti pokok yang baik. Pokok yang baik itu digambarkan asluha sabitun, maknanya dia punya akarnya mencengkam ke bumi dan dia punya dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Mana betapa indahnya apa nama tu, orang yang berakidah dengan akidah tauhid ini. Jadi akidah iman itu yang kan dikatakan, Nabi kata iman itu ialah dia mencabah mengeluarkan cabang-cabangnya sampai 69. Salah satunya al-haya, malu lah. Melayu itu sebahagian daripada iman. Jadi maknanya gambaran Nabi itu begitu, gambaran Allah Ta'ala itu begitu tepat sekali. Ibarat bahawa orang yang beriman ni, dia ibarat pokok yang baik. Dia memberi guna kepada orang yang berteduh, nampak indah pada pandangan matanya, dapat memberi makanan buah. Kalau kita, orang kata apa, lontar, orang utara kata punggai apa tu, buah jatuh, dia tetap memberi guna. Maknanya begitulah orang beriman.
Dia orang sakiti dia pun, dia tetap melakukan kebaikan. Itu dia punya gambaran dia. Ya. Okey, baik. Sangat kita sudah sampai ke penghujung sesi Baik, dan pada penghujung sesi ini saya nak memberitahu siapa sebenarnya penerima buku misteri Baik, sebenarnya penerima misteri untuk buku yang disumbangkan oleh Unisal Press, iaitu penerbit buku-buku ini, ialah orang yang bertanya soalan tersebut. Jadi orang yang bertuah pada hari ini ialah saudara Zairil Azwan Osman. Sangat kita minta ustaz untuk memberikan satu sign lah sebanyak autograf seperti yang saya katakan tadi. Boleh ustaz autografkan di situ. Dan kita jemput saudara Zairil Azwan Osman untuk datang ke sini dan mendapat buku ini daripada Dr. Ahmad Zaki. Dia berkati. Baik, sila. Sila terima buku. Sila. Boleh bangun tak? Jatuh. Tak boleh bangun. Jatuh. Sila. Okey, baik. Terima kasih. Okey, penerima yang kedua ialah Puan Raudah, yang juga telah bertanya soalan yang kedua tadi. Silakan Puan Raudah binti Rajab. Ustaz, ini juga satu lagi buku daripada ustaz, iaitu Profesionalisme Masjid. Itu buku terbaru yang Dr. Zaki hasilkan. Sini ke muka surat ni? Tak boleh situ pun tidak apa. Sini. Terima kasih Puan Raudah. Dan penerima buku kita yang ketiga ialah saudara Muhammad Zaki Harun, yang akan kita sampaikanlah buku ini kepada beliau, dan ataupun beliau boleh menghubungi Universiti Selangor Press untuk mendapat buku tersebut. Baiklah, sekian saja sesi kita pada hari ini, bicara buku. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Zaki kerana telah sudi untuk membincangkan dan memberi penerangan yang lebih lanjut tentang buku ini, iaitu buku yang saya dapati sangat bermanfaat sekali untuk dibaca oleh murid-murid, pelajar-pelajar, tetapi untuk orang awam juga, sebab buku ini mengandungi keseluruhan panduan, walaupun sebahagian besarnya ditumpukan kepada murid-murid tersebut. Dan untuk itu saya ingin juga memberikan cenderamata lah kepada ustaz sebagai penghargaan Unisal Press. Saya meminta editor Unisal Press untuk datang ke hadapan, menyerahkan dua buku ini kepada Ustaz Dr. Ahmad Zaki. Silakan. Dan editor kita ialah saudara Amzar. Silakan saudara Amzar. Baik, sekian tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di studio ataupun yang mengikuti kita di Facebook dan juga di YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan mengikuti siri bicara buku kita lagi, sebab ada banyak buku lagi yang diterbitkan oleh Unisal Press untuk kita bincangkan, atau buku-buku lain yang bermanfaat bagi menghidupkan budaya membaca buku. Dan juga pada hari ini untuk menyambut, merayakan, menghormati hari yang telah diisytiharkan sebagai World Book and Copyright Day. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sub